buruh, nelayan dan juga petani. Gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya. Lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi. Jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya. Didik TV KPM. Wow, cikgu, sedapnya suara. Saya ingat Anwar Zain tadi. Okey, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan bukan Anwar Zain, bukan juga penyanyi terbaru tetapi cikgu kita Azmi. Apa khabar cikgu? Sihat, Eli sihat Eli? Sihat, Alhamdulillah. Okey, macam biasa sihat-sihat pun kita tetap kena menjaga SOP kita. Sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Betul. Dan pastikan nak keluar tu bila ada hal yang perlu sahaja. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes kita setiap hari. Baik, saya akan pakai sanitizer. Sanitizer saya dulu, lepas tu giliran cikgu boleh? Boleh. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan sama-sama meneroka mata pelajaran kelestarian global geografi untuk subjeknya untuk topiknya kegiatan ekonomi utama siri 2. Betul. Okey, sebelum kita cerita lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid comel cikgu ni. Okey. Askar-askar comel cikgu ni. Ya Allah, hai, comelnya. Okey, cikgu dah bersedia? Ya, dah Okey, Eli. sila perkenalkan murid-murid cikgu. Okey, yang pertama siapa cikgu? Yang pertama saya perkenalkan adik Daniel Hakim. Boleh perkenalkan dia Daniel? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aini Hakim Rosli. Boleh panggil saya Daniel. Okey. Kemudian saya perkenalkan adik Azarina. Azarina, bukan penyanyi tu dah apa punya penyanyi semua. Assalamualaikum, saya Nur Azarina Izati binti Muhammad Yusof, boleh panggil Azarina. Okey, kemudian kita punya puteri yang kedua, Nurul Ain. Silakan Nurul Ain. Nurul Ain. Assalamualaikum, Mama Nurul Ain binti Saudari, boleh panggil Ain. Okay. Dan yang terakhir, kita punya gagah perkasa ni, adik Aiman. Silakan. Assalamualaikum. Saya Aiman Belha, boleh panggil saya Aiman. Okey. Dan mereka ini juga cikgu semuanya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Jauh tu. Jauh mari sini. Ya, jauh. Okey, cikgu. Cikgu boleh kongsikan sedikit apakah penerokaan kita yang akan kita lakukan sebentar lagi? Okey, baik. Untuk hari ini kita akan meneroka tentang jenis kegiatan ekonomi. Tapi untuk pengetahuan Eli, sebenarnya cikgu dah terangkan sebelum ni. Okey. Cikgu pernah datang ke sini untuk terangkan untuk siri yang pertama. Okey. Okey. Jadi untuk mengetahui apa itu yang telah cikgu bincangkan, cikgu ada video untuk kita recap sekejap. Wow. Boleh? Okey, kita boleh, tengok video cikgu. dulu. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Baik, ini adalah konsep kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merujuk pada sebarang kegiatan manusia yang mendatangkan nilai ekonomi dan pendapatan. Tak kisahlah sama ada kepada negara ke, negeri ke ataupun kepada individu. Tak ada masalah. Okey. Asalkan ia mendatangkan pendapatan, itu dikira sebagai ekonomi. Ekonomi. Baik. Baik. Kita boleh bagi pada 3. Yang pertama iaitu primer, sekunder dan tertier. Wow, itu dia. Tu bersama dengan hos kita Azhar tu. Ya, betul. Okey. So perbezaan dia apa cikgu? Okey, kalau sebelum ni cikgu terangkan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, maknanya murid dekat rumah boleh tahu tentang pembahagian jenis-jenis ekonomi. Tapi kali ini kita kena tahu, kita kena teroka bagaimana ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Itu sangat penting sebab tajuk ni Eli sebenarnya tajuk terakhir untuk tingkatan 5. Jadi penerokaannya lebih luas dan semestinya lebih menarik. Betul. Okey, boleh cikgu teruskan Eli? Boleh, silakan cikgu. Okey. Baik, cikgu mulakan dengan menggariskan apa yang cikgu akan capai pada hari ini. Okey. Baik, yang pertama Eli. Okey, yang pertama
cikgu akan mengharapkan murid-murid dekat rumah mampu menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey. Jadi faktor-faktor itu yang paling penting untuk kita bincangkan. Alright. Kemudian ialah menjelaskan melalui contoh kegiatan ekonomi utama dunia. Jadi dekat sini nanti kita akan meneroka negara-negara yang ada di kawasan yang terlibat dengan faktor-faktor tersebut. Baik. Dan yang paling penting, kemahiran-kemahiran yang akan kita terapkan ini ialah yang pertama ialah dari aspek kegiatan ekonomi utama, dan untuk standard pembelajaran kita akan bercakap tentang menghurai faktor dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi itulah yang akan kita bincangkan. Jadi ini objektif dia. Ini objektif dia. Okey, konsep dia? Konsepnya okey, sekarang murid cikgu nak mula. Okey. Saya ni memang gelojoh sikit cikgu. Saya antara bukan murid. gelojoh. Excited. Sebab benda ni menarik. teruja. Nak tengok macam mana ni. Ada banyak depan ni yang menarik-narik ni. Okey, baik. Okey, ini yang kita akan terangkan, kita akan bincangkan. Secara umumnya, faktor ni terbahagi pada dua. Faktor fizikal dan faktor kemanusiaan. Okey. Faktor fizikal melibatkan 4 yang utama dan faktor kemanusiaan melibatkan 6. Okey, faktor fizikal ialah tanah, iklim, bentuk muka bumi dan bahan mentah. Bahan mentah. Tanah Tanah tu agak-agak alien apa? Tak pasti. Tanah. Betul. Itu tanah lah tu, betul. Tanah. Okey. Betul, tanah. Dan kemanusiaan ialah ada 6. Ada 6, iaitu teknologi, dasar kerajaan, modal, buruh, pasaran dan infrastruktur. Boleh tak cikgu nak tanya murid cikgu sekarang? Boleh cikgu, Okey, silakan. dah sedia ke murid-murid cikgu? Baik. Cikgu nak tanya, apakah perbezaan di antara faktor fizikal dengan faktor kemanusiaan? Boleh terangkan faktor fizikal dulu. Apa yang membezakan kedua-dua jenis faktor ini? Siapa nak cuba? Okey, Daniel. Silakan, Daniel. Faktor fizikal ni faktor yang tidak boleh dikawal. Faktor yang tidak boleh dikawal, Eli. Maksudnya, kita tak boleh kawal iklim. Kita tak boleh kawal bahan mentah. Bahan mentah contoh petroleum, kalau habis, habislah. Kita tak boleh tambah petroleum di kawasan tersebut. Tak boleh. Okey, bagaimana pula dengan faktor kemanusiaan? Boleh siapa-siapa bantu cikgu? Ramainya. Ramai nak cikgu cuba. boleh Okey, Eli pilih. Saya pilih Ain lah. Ain, silakan Ain. Faktor yang boleh kawal. Okey, faktor yang boleh dikawal. Berbeza tadi, faktor yang tak boleh dikawal. Boleh Sekarang kawal. faktor yang boleh dikawal pula. Yang kawal tu siapa? Manusia sendirilah. Mungkin boleh kawal dari aspek teknologi, Okey. dari segi modal, dari segi dasar kerajaan, buruh, pasaran dan infrastruktur. Okey. Jadi itu konsep asas untuk penerokaan kita pada hari ini, Eli. Baik, saya tak sabar sebenarnya nak meneroka lebih untuk pembelajaran kita hari ini dan juga mata pelajaran kita yang best hari ini. Jadi kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini Boleh, Ain. di Boleh. Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Teringin nak pergi menjelajah ke seluruh dunia, tapi itulah apakan daya. Bersabar je lah. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga kita ada Cikgu Azmi untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran Kelestarian Global Geografi. Bagi topiknya Cikgu adalah Kegiatan ekonomi utama Siri 2. Siri 2 dan sama-sama dengan kita juga dalam talian adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Jauh Cik Noh. Jauh. Okey Cikgu. Kita tadi dah belajar tentang kita dah teroka tentang objektif dan juga konsep. So sekarang ini apa yang kita akan teroka pula? Okey, terima kasih Eli. Sama-sama. Jadi cikgu nak bawa Eli untuk meneroka apa yang cikgu buat kat sini. Ini model. Cantik. Okey, cikgu tak mahu sebut nama dia. Okey. Agak-agak Eli, apa Eli nampak kat sini? Okey, saya tengok kejap. Depan ni ada Eli tengok. pelantar minyak, Okey. bank, satelit, drone. Drone ke helikopter tu? Drone. Tiang pencawang. Kegiatan ekonomi. Okey, pandai. Baik, jadi ini cikgu panggil sebagai model kegiatan ekonomi. Jadi dalam ni cikgu dah kumpulkan banyak kegiatan ekonomi. Tapi sekarang ni, kalau sebelum ni kita bincang, kita hanya menyebut kegiatan ekonomi. Tapi sekarang ni kita kena tahu kenapa kegiatan ekonomi tersebut berada di tempat itu. Okey. Maksud dia, kegiatan ekonomi ini tidak
terletak di satu tempat tanpa faktor-faktor tertentu. Okey. Mesti ada faktor-faktornya. Jadi, cikgu dah sebut 2 tadi. Cikgu nak uji Ellie lah. Okey. Ingat lagi tak ada berapa jenis faktor tadi? Ada 4. 4. Main tembak. Ada 2. Ada 2. Okey, bagus. Cubaan bagus. Okey. Yang pertama adalah faktor fizikal. Okey. Yang kedua adalah faktor kemanusiaan. Kemanusiaan kat belakang tu, cikgu. Ya, ada kat belakang ni. Tak apa. Pagi-pagi Okey. lagi tak apa. Okey, baik. Boleh saya teruskan? Boleh. Baik. Silakan. Cikgu akan pergi kepada yang pertama ialah faktor fizikal. Okey, faktor fizikal yang pertama cikgu akan bincangkan ialah berkaitan dengan bentuk muka bumi. Okey. Kalau kalau Ellie tengok ni, saya sebut Ain dah. murid cikgu. Saya Dengan sebut producer Ain kita. saja. Okey. Okey, kalau dekat kawasan sini kita boleh panggil sebagai kawasan bentuk muka bumi tanah tinggi. Okey. Okey, berbukit, Bukau. bukit-bukau. Kalau kawasan macam ni, ini lebih kepada kawasan beralun. Boleh? Beralun. Okey, Ellie saya nampak nampak. kawasan beralun. Kalau kawasan ni, kawasan pinggir pantai atau kawasan laut. Okey. Betul? Betul? Kemudian kawasan yang biasa-biasa ni, ini kita panggil kawasan tanah pamah. So ada 4 kawasan. Tanah Pamah. Ya, itu boleh bentuk muka bumi yang dibincangkan. Okey. Bukit, beralun, Beralun, tanah Pamah. pamah dan laut Laut. atau pinggir pantai. Okey. Jadi sebenarnya faktor ini amat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kalau kawasan tanah tinggi, semestinya kita tak boleh buat kilang kat kawasan tu. Betul? Takkan tiba-tiba orang nak pergi ke kilang ke bukit pula, kan? Dah kena mendaki pula. Jadi kawasan ini semestinya melibatkan aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan tergolong dalam kategori jenis yang mana? Okey, cuba tanya murid cikgu. Siapa yang boleh cuba? Pembalakan kategori jenis ekonomi prima, sekunder atau tertier. Siapa nak bantu cikgu? Siapa yang boleh? Okey, Azarina. Azarina. Prima, cikgu. Prima, bagus. Prima, pandai. Okey. Ini sebab ekonomi prima melibatkan pemprosesan, bukan pemprosesan, sumber. Di peringkat sumber iaitu kayu balak. Okey. Manakala di kawasan beralun ialah sumbernya ialah pokok getah dan pokok kelapa sawit. Okey. Di kawasan tanah pamah selalunya ialah agak-agak Eli apa ni? Sawah padi. Oh, bijak. Betul ke? Betul. Oh, saya beri mak. Okey. Eli bijak dan cikgu pun bijak lah buat benda ni. Ya, sebab saya boleh meneka. Cikgu boleh memang meneka. hebat. Okey. Jadi ini kawasan tanah penanaman padi lah untuk tanah pamah. Dan kawasan laut selalunya aktiviti apa? Perikanan. Bijak. Minyak, petroleum kan? Betul. Okey. Jadi melibatkan ekonomi di peringkat prima juga. Okey. Okey. Jadi selesai untuk bentuk muka bumi. Jadi kita tak boleh contohnya Eli nak buat satu kawasan untuk penanaman pokok kelapa sawit. Eli tak boleh buat tanam di kawasan berdekatan dengan laut. Sebab betul? jenis tanahnya berlainan. Berlainan. Kawasan yang sesuai untuk kawasan ini ialah tanah jenis laterit. Kawasan jenis laterit. Oh, okey. Okey. Jadi jenis-jenis ekonomi sangat bergantung kepada jenis bentuk muka buminya. Dia tak boleh letak, kita tak boleh tanam sesuka hati saja. Kan, tak bolehlah pokok getah tanam kat sawah padi punya tempat pula kan. Tak boleh sebab jenis tanahnya berlainan. Okey. Kemudian dah halang kita bercakap tentang jenis tanah. Cikgu nak cakap tentang faktor yang kedua iaitu tanah. Tanah. Okey. Baik. Cikgu nak tanya murid cikgu, siapa boleh bantu cikgu untuk bagi tahu untuk penanaman padi, apakah jenis tanah yang sesuai? Boleh cuba? Okey, Daniel. Daniel. Tanah aluvium. Tanah aluvium. Betul. Aluvium. Tanah Aluvium. Ya, tanah aluvium yang sangat sesuai untuk penanaman padi. Okey. Kalau dekat Malaysia, tanah aluvium paling luas di kawasan dataran Kedah Perlis. Sebab tu Kedah dikenali sebagai kawasan jelapang padi. Negara negeri cikgu lah. Mesti negeri saya. Okey, kemudian kita ada tanah jenis laterit yang cikgu sebut tadi untuk penanaman kelapa sawit dan getah. Sebab tu getah dan kelapa sawit dia ada di tempat yang sama. Jenis tanah yang sama. Okey. Kemudian ialah jenis tanah gambut yang cikgu tak ada kat sini iaitu penanaman seperti nanas dekat Pontian. Kemudian kita ada tanah beris dan yang terakhir sekali ialah tanah liat. Okey, mana murid cikgu? Siapa yang boleh bantu cikgu untuk apakah kegunaan tanah liat? Siapa? Siapa? Yang belum jawab lagi Aiman? Aiman boleh jawab? Sila, Aiman. Kita cuba, salah tak apa. Cikgu boleh betulkan? Apa soalan dia tadi, cikgu? Aiman terngiang. Apakah kegunaan tanah liat, tanah liat atau kaulin? Untuk membuat tembikar. Membuat tembikar. Okey. Pandai. Ain tahu, Ain selalu sebut nama Ain. Eli. Eli. Ain tu bekas kekasih cikgu.
Okey, Ellie. Di manakah kat Malaysia yang terkenal dengan pembuatan tanah tembikar? Tembikar di Terengganu. Terengganu, Kelantan. Pernah dengar Kuala Kangsar? Kuala Kangsar. Oh, Kuala ya Allah, Kangsar, saya nak Perak? sebut Kuala Kangsar tadi. Okey, tapi saya takut salah. Okey. Saya sebut negara Boleh, tak ada lain. masalah. Okey, Kuala Kangsar. Okey. Perak. Baik, jadi jenis tanah amat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sebab pertanian ni memang bergantung pada jenis tanah. Kita tak boleh letak sesuka hati lah dekat kawasan-kawasan tertentu. Okey, yang seterusnya ialah berkaitan dengan iklim. Untuk iklim, mungkin Ellie boleh tengok apa cikgu tunjuk kat sini, dekat globe tu. Kat globe saya pun Sebenarnya sama. Ellie, untuk iklim, untuk pengetahuan Ellie, kawasan di tengah-tengah ni lebih cembung ke depan. Ni garisan yang tengah ni, atau kita panggil garisan khatulistiwa. Okey. Negara yang berada berdekatan dengan garisan khatulistiwa ni ialah negara yang mempunyai iklim yang panas sepanjang tahun, hujan yang lebih banyak. Jadi, menyebabkan kawasan ni menerima iklim dia ialah iklim khatulistiwa. Okey. Berbeza dengan kawasan yang lebih ke atas atau lebih ke bawah. Kutub utara atau kutub selatan. Okey. Suhu dia akan lebih sejuk. Okey. Jadi perbezaan suhu ni sebenarnya amat mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi negara tersebut. Okey, contohnya Ellie, boleh cikgu gerak ke sini? Silakan, cikgu. Okey. Cikgu nak tunjukkan perbezaan antara iklim khatulistiwa dengan iklim sejuk sederhana pantai barat. Okey. Untuk iklim khatulistiwa tak ada masalah. Namakan satu negara iklim khatulistiwa, Ellie. Malaysia. Malaysia, tu senanglah kan? Mudah. Okey, bagaimana pula dengan iklim sejuk sederhana pantai barat? Sejuk sederhana pantai barat, Amerika Syarikat. Okey, boleh, betul. New Zealand. Yang banyak menanam gandum. Contohnya macam Australia. Australia, New Zealand pun sama. Ya, betul. Jadi boleh tak Ellie, takut tersalah sebut. Terlalu dulu. Setiap kali kena telan Ellie dulu. Boleh tak Ellie sebut, tunjukkan kepada cikgu di manakah negara Australia dekat dalam peta tu? Dalam peta dunia belakang tu. Oh, belakang ni. Jadi saya kena tandakan ke? Tandakan Ellie. Tandakan dengan stiker ni. Apa tadi? Australia. Australia di sini. Saya tanda je, cikgu. Okey. Okey. Jadi Ellie, kalau ikut pada kedudukan pun kalau kita lihat dia memang agak jauh daripada garisan khatulistiwa. Kalau ikut perbezaannya, jumlah suhu pun dah berbeza. Jumlah suhu, maafkan cikgu. Suhu dia pun dah berbeza. Jumlah hujan pun berbeza. Jadi jumlah hujan dan suhu berbeza menyebabkan pertanian pun berbeza. Okey. Kalau Malaysia kita tak boleh tanam gandum, tak sesuai. Tapi kalau di pantai barat atau Australia kita boleh tanam gandum. Sebabnya suhu dia sesuai. Suhu yang sesuai. Okey. Selesai untuk bahagian iklim. Patutlah Malaysia tak ada ladang gandum. Okey, boleh tanam tapi tak tahan lama. Dan kualiti dia pun tidak seperti... Pun tak, contoh macam Malaysia pernah cuba untuk menanam anggur tapi kualiti dia mungkin agak kurang lah. Okey. Baik, seterusnya. Boleh cikgu terus ke sini? Tapi cikgu berbeza dengan Cameron Highland. Cameron Highland, okey macam ni. Sebab suhu dia. Soalan yang sangat bagus. Sebab suhu bukan saya dipengaruhi oleh garisan longitud. Okey. Tapi juga dipengaruhi oleh ketinggian. Okey. Dan Cameron Highland, suhu dia boleh mencapai pada 17 darjah Celsius, paling sejuk. Namun begitu, untuk kawasan iklim sederhana barat, musim panas dia saja 17 darjah Celsius. Kita pergi Cameron Highland untuk rasa sejuk. Tapi orang dekat negara ni, musim panas dia pun 17 dah. Jadi dia takkan rasa suhu yang panas macam kita suhu lah. panas dia pun dah 17. Okey, cikgu teruskan kepada bahan mentah. Okey. Cikgu nak tunjuk dekat kawasan ni. Okey, kalau kita tengok tadi, cikgu dah bincangkan bahan mentah. Kalau Ain tengok, okey, ini adalah kilang. Ellie. Kalau ini adalah kilang. Okey. ini Cikgu tengok yang Ain ni. Ain bagi makan apa kat cikgu ni? Okey. Katakanlah ini adalah kilang. Okey. Kilang mesti berada berdekatan dengan bahan mentah. Sebab satu ialah kos. Okey. Dari segi kos. Contohnya ada proses untuk memproses padi. Okey. Pun berdekatan dengan kilang. Okey, betul. Kenapa ya? Sebab dia melibatkan kos kalau dia berada di kawasan yang jauh. Jadi walaupun dekat-dekat dengan kilang tidak menjejaskan kualiti tanah dan tidak. keadaan. Sebab kalau Ellie tengok di kawasan ni pun, dia punya kawasan pun tak padat. Okey. Berbanding di kawasan bandar yang kawasannya lebih padat. Okey. Kalau sungai, ada sini adalah kilang. Okey. Ellie rasa kilang apa kalau berdekatan dengan sungai? Tak pasti. Kilang perindustrian pun. Tak pasti lah cikgu. Okey, mesti berkait rapat dengan perikanan. Contohnya kilang membuat ikan masin. Dengan laut. Jadi dia mesti berdekatan dengan sumber. Okey. Okey, itu yang sebenarnya. Okey, selesai untuk perbincangan cikgu berkaitan dengan
faktor fizikal. Okey. Okey. Seterusnya cikgu akan bergerak pada faktor kemanusiaan. Alright. Okey, untuk faktor kemanusiaan, yang pertama cikgu akan bincangkan ialah tentang teknologi. Okey. Contohnya, okey, cikgu nak tanya murid cikgu lah. Cikgu nak tanya Daniel. Okey, di kawasan cikgu Bandar Baru ialah penanaman padi. Okey, apakah jenis teknologi yang digunakan di kawasan penanaman padi? Silakan Daniel. Semula Daniel? Drone. Okey, drone. Drone. Eli pernah tengok penggunaan drone? Pernah? Okey, di kawasan padi mereka menggunakan drone untuk menabur baja. Wow, teknologi. Teknologi untuk menabur baja. Wow, okey. Jadi, cikgu nak tanya Azarina pula. Hebat. Apakah kepentingan teknologi dalam sektor pertanian? Silakan Zarina. Apakah kepentingan teknologi? Memudahkan urusan. Okey, Memudahkan memudahkan urusan. Contohnya urusan, kalau sebelum betul? ni kita terpaksa membaca secara Manual lah. manual. Tapi sekarang dah cepat dah. Okey, bukan saja mempercepatkan urusan, meningkatkan kualiti, meningkatkan produktiviti, semuanya apabila kita menggunakan teknologi. Yelah. Bukan saja dari aspek drone. Mungkin dari segi aspek teknologi perkilangan. Mungkin lebih cepat. Okey. Mungkin dari aspek teknologi pengangkutan. Banyaklah aspek teknologi Betul. tu. Dia secara langsung dia membantu Ya, sangat membantu. setiap sektor tu, Betul. setiap aspek tu. Baik. Okey, seterusnya mungkin dari aspek teknologi internet contohnya. Sekarang ni kan berkaitan dengan pandemik. Walaupun kita tak boleh berniaga secara bersemuka, tapi kita dah boleh berniaga secara online. Dalam talian. Jadi itu menyebabkan teknologi membantu untuk sesuatu kegiatan ekonomi. Baik. Seterusnya ialah berkaitan dengan dasar kerajaan. Untuk dasar kerajaan ini satu benda yang menarik sebab ada beberapa negara yang membantu untuk membangunkan sesuatu kegiatan ekonomi. Contohnya di Malaysia. Di Malaysia kita ada farma. Okey, cikgu tanya anak murid cikgu. Siapa boleh bantu cikgu apa itu farma? Farma. Asyik dengar farma cikgu cakap dalam kelas. Ya, selalu dengar farma tapi tak tahu. Okey, Ain. Nanti Ni buat lupa betul pula. Ain. Nanti lupa pula cikgu. Baru nak betul cakap Eli ni. Silakan Ain. Lembaga Pemasar Pertanian Persekutuan. Ulang semula sayang. Ulang semula. Lembaga Pertanian Persekutuan. Lembaga Pertanian Persekutuan. Okey, Kalau terima Eli pergi kasih. tengok dekat kawasan pertanian, dari kawasan Pasar Tani. Dia punya payung dia akan tulis apa? Farma. Jadi itu adalah bantuan-bantuan diberikan kepada petani. Okey. Jadi bila petani diberi bantuan macam tu, barulah petani tu nak menceburi bidang pertanian tu dengan lebih serius. Dan boleh berkembang maju. Betul. Sebab ada bantuan-bantuan sebegitu. Ya, Baik. kalau untuk kelapa sawit pula, siapa yang akan bantu? Boleh siapa-siapa bantu cikgu? Murid cikgu kalau untuk kelapa sawit dan getah? Okey, silakan Aiman. Felda. Felda. Pernah dengar Felda? Pernah. Pernah, kan? Seronok betul murid-murid cikgu. Jawapan dia bagi seketul je. Okey. Mungkin sana sejuk kot kat Kementerian Cameron kan. Dia sikit-sikit dia bagi. Okey. Okey, baik. Seterusnya ialah kita ada Felda. Lepas tu kita ada okey, bagi cikgu satu lagi. Sebelum cikgu pergi pada yang seterusnya. Berkaitan dengan modal lepas ni. Satu lagi. Siapa? Bagaimana pula dengan SIRIM? Apa kepentingan SIRIM? Berjawab Daniel? Daniel lagi. Jawab panjang sikit. Kak Eli cakap pendek-pendek jawab. Kepentingan kirim ialah untuk menjamin kualiti produk. Menjamin kualiti produk sebab sekarang di Malaysia hasil pertanian bukan saja digunakan dalam Malaysia tapi dipasarkan ke luar negara. Jadi bila kita dapat menjamin kualiti produk barulah petani-petani berpeluang untuk memasarkan produk di luar negara. Dan dari situ juga dia memperkenalkan negara kita jugalah. Betul. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk segmen ni, cikgu harap untuk segmen ni cikgu dapat bincangkan tentang modal. Okey, modal ni kalau Ain kan dah sebut oleh Ain. Ain buat apa kat cikgu ni Ain? Kalau nampak kat sini. Apa yang Eli nampak? Bank. Jadi ada bank yang membantu sesuatu kegiatan ekonomi untuk dijalankan. Okey. Contohnya Agrobank. Bila Agrobank agak-agak Eli agriculture dan sebagainya berkaitan dengan pertanian lah. Pertanian, peternakan. Jadi dia akan bantu dari situ. Okey. Namun begitu, untuk modal kita dapat bagi pada dua. Satu modal secara domestik, satu lagi modal pasaran luar ataupun modal langsung dari luar. Modal domestik ni contohnya dari bank kita lah. Bank kita, lepas tu kita ada MARA. Okey. Lepas tu kita ada
modal kita sendiri. Tapi kita ada satu lagi yang membantu untuk kita pasarkan di luar negara, iaitu dari segi pelabur asing. Pelabur asing. Okey. So, tapi itu mesti melibatkan peranan kerajaan lah. Peranan kerajaan. Okey. Jadi Ellie, berdasarkan keseluruhan ni Ellie yang cikgu dah bincangkan tadi. Okey. Ellie nampak kenapakah bank ni terlibat dalam sektor perkhidmatan. Betul? Sektor perkhidmatan. Dan sektor kewangan. kewangan. Sektor perkhidmatan membantu pula sektor pertanian. Dari segi kewangan. Okey. Sektor pertanian pula membantu sektor perkilangan untuk bahan mentah. Bahan mentah pula perindustrian. Kemudian perindustrian ni hantar barang pula untuk penjualan. Perkhidmatan pula. Pemasaran. Jadi pemasaran. Jadi sekunda, prima iaitu sumber bahan mentah. Okey. Sekunda Perindustrian. Tertia perkhidmatan. Adakah ketiga-tiga ini bergerak secara individu atau bersekali? Dia sekali lah. Betul. Dia bersatu. Dia bersatu. Jadi dia saling melengkapi antara satu sama lain. Dia macam pasangan bercinta lah, Ya, cikgu. betul. Tak lengkap lah kalau tak ada dua-duanya. Gitu. Jarang cikgu dengar analogi macam ni. Dan analogi tu akan ada lagi lebih banyak selepas ini sebab cikgu asyik sebut Ain je kejap lagi ni. Dan kita nak rehat seketika, cikgu. Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Hai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita akan meneruskan penerokaan dalam mata pelajaran Kelestarian Global Geografi di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Azmi yang saya dah hasut dah kepala cikgu untuk ingat nama saya lepas ni. InsyaAllah Ellie boleh. Cikgu, saya nak tanya cikgu sebab tadi kita ada kongsikan penerokaan kita berkenaan dengan kegiatan ekonomi. Betul. Jadi adakah dia berkaitan dengan perancangan bandar? Okey, semestinya lah. Ellie. Semestinya. Sebab kerajaan kalau dia nak buat sesuatu pembangunan di satu kawasan, dia kena tengok pada potensi. Seandainya kerajaan nak bina kilang di kawasan tersebut, kena melihat pada kos. Seandainya kilang tersebut diletakkan di satu kawasan yang jauh dari sumber. Satu, kerajaan dah terpaksa kos pengangkutan, kerajaan kena tanggung. Sebab tu kerajaan ada FTZ, Zon Bebas Perdagangan. Di Pulau Pinang contohnya. Dia kumpulkan semua di situ supaya pelabur yang datang, contohnya kilang kereta, contohlah. Kilang dekat Bayan Lepas tu ada kilang pembuatan microchip contohnya. Baik. Jadi untuk bahan untuk chip ambil dari kilang berdekatan sahaja. Jadi menyebabkan kos tu akan semakin berkurang. Okey. Cikgu menjawab soalan itulah. Menjawab. Okey. Boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey, kalau tadi cikgu akhiri dengan modal. Okey, cikgu tambah sikit untuk dasar kerajaan juga yang tadi dinyatakan oleh Ellie tadi. Untuk dasar kerajaan, sebenarnya kita bukan sahaja Malaysia. Sebenarnya untuk negara-negara tertentu, contohnya Thailand. Thailand untuk pengetahuan Ellie, amat mementing mengambil berat tentang sektor pertanian. Sebab tu negara Thailand terkenal dengan beras. Sebenarnya dekat negara Thailand, petaninya diberi peluang untuk buat pajakan. Sebab kalau petani ada peluang untuk buat pajakan, buat pinjaman dengan kadar yang kadar faedah yang rendah. Kalau petani. Kalau dekat Malaysia mungkin sektor perkhidmatan. Tapi dekat Thailand sektor pertanian. Mana mereka nak galakkan juga untuk ini. Berbanding dengan Jepun, Jepun pula dasar kerajaan dia untuk mementingkan dari aspek automotif. Jadi semua yang berkaitan dengan automotif ni diberi keutamaan. Jadi dasar kerajaan tu amat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah negara. Baik, cikgu teruskan untuk yang keempat, iaitu buruh. Jadi kalau Ellie tengok macam yang titik-titik ni, ini ialah kawasan perumahan. Lebih banyak perumahan, maknanya lebih banyak buruhnya. Okey. Terdapat 3 jenis buruh. Okey. Yang pertama kita panggil buruh tidak mahir. Yang kedua kita panggil buruh separa mahir dan yang ketiga adalah buruh mahir. Okey, buruh ni buruh mahir ialah buruh yang menerima
pendidikan secara profesional. Okey. Contohnya macam jurutera. Yang ada jurusan lah. Ada jurusan, sijil dan sebagainya. ada sijil dekat peringkat mungkin universiti, diploma. Okey. Okey. Kemudian separuh mahir ialah yang ambil pendidikan tapi secara tidak formal. Okey. Yang tidak profesional. Maksudnya dia ambil workshop, dia ambil seminar. Cikgu baru nak bagi contoh yang tu ya dah dia ambil. Betul lah cikgu. Ya Allah. Okey, macam ni Ellie. Bijak. Nampak cikgu dah boleh sebut nama Ellie. Ellie. Dan yang tiga ialah yang tidak mahir. Contohnya dari segi buruh. Contoh negara yang mempunyai buruh yang banyak, buruh tidak mahir yang banyak adalah contohnya negara Indonesia. Okey. Sebab tu mereka dah mula membanjiri Malaysia lah. Okey, baik. Habis untuk buruh. Tapi kalau kita tengok kat sini, di kawasan luar bandar yang ada kawasan penanaman, jumlah buruh dia lebih sedikit berbanding kawasan yang memerlukan di kawasan bandar. Kawasan bandar yang ada pembandaran, perindustrian. Jadi kawasan contoh dekat kawasan ni pun nampak ada 2 biji rumah je cikgu letak. Maksudnya cikgu nak tunjukkan bahawa kalau di kawasan luar bandar macam ni memang dia punya buruh dia agak sikit. Penduduk dia pun sikit. Dan dia punya jenis buruh pun buruh yang tidak mahir. Okey, baik. Cikgu teruskan kepada pasaran. Okey, pasaran ni cikgu nak tanya anak murid cikgu. Okey. Silakan. Dalam untuk pasaran ni kita ada bincang tentang dua lah, pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Kedua-dua pasaran ni boleh digabungkan dengan e-dagang. E-dagang. Okey, cikgu nak tanya murid cikgu, apa itu e-dagang? Siapa yang nak bantu? Apa itu e-dagang? Bagi satu contoh e-dagang lah. Bagi satu contoh e-dagang. Okey, ada siapa boleh bantu cikgu? Cuba? Tak apa. Kita sama-sama Okey, Azrina. Okey, cuba. Telekomunikasi. Okey, dari aspek telekomunikasi. Maksud dia mungkin Azrina masukkan di aspek kemajuan telekomunikasi. Okey, mungkin untuk lebih tepat sebenarnya e-dagang ni adalah perdagangan dalam talian yang cikgu dah bincang tadi tu. Okey. Sebabnya sebab kita ada dari aspek telekomunikasi yang baik. Kita ada sekarang dia boleh jual beli pun atas talian saja. Jadi itu menyebabkan pasaran itu terbuka. Kalau dulu pasaran tempatan, contohnya pasaran tempatan di kawasan inilah. Contohnya ke dalam Malaysia sahaja. Okey. Tapi kalau pasaran antarabangsa, kita ada ekspor, import. Contoh cikgu cakap tentang FTZ tadi, kawasan bebas perdagangan dekat Penang. Banyak lagi lah kawasan lain. Cikgu bagi contoh dekat Penang. Jadi pelabur boleh masuk dari barang dari luar tanpa sekatan yang ketat daripada custom. Jadi keluar masuk tu mudah. Sebab nak menggalakkan lagi aktiviti kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk kemanusiaan ialah infrastruktur. Okey, untuk infrastruktur ni dia banyak sikit. Okey. Siapa boleh bantu cikgu bagi satu infrastruktur yang boleh nampak dekat dalam model cikgu bagi ni? Siapa nak cuba? Bagi satu infrastruktur. Okey, Daniel. Pengangkutan itu. Pengangkutan. Mana pengangkutan? Okey. Mungkin dari aspek lori ni. Ini kereta ni, kita anggaplah teksi. Okey, kapal terbang, betul? Okey, apa fungsi pengangkutan? Boleh bantu cikgu? Infrastruktur dari segi pengangkutan, apa fungsinya? Okey, silakan Ain. Lagi lupa pula cikgu. Okey, insya-Allah boleh. Mengangkut bahan mentah. Mengangkut bahan mentah, betul. Okey, Ellie. Kena kena cepat-cepat sebut Ellie. Cikgu, saya bangga dengan cikgu. Cikgu ingat nama saya, okey. Okey, Ellie. Bila kita tengok di kawasan kilang, semestinya akan ada pengangkutan. Okey. Pengangkutan dari aspek kilang semestinya akan berdekatan dengan jalan. Jalan raya. Sebab kos pengangkutan, kalau kilang tersebut berada di kawasan yang tak ada akses pengangkutan ataupun jalan raya, dia punya kadar mobiliti dia rendah. Contohnya Malaysia. Kenapa orang datang ke Malaysia untuk melancong? Sebab Malaysia ada pengangkutan kapal terbang yang sangat bagus. Kita ada ETS. Okey, maksudnya kereta api elektrik yang boleh menjelajah daripada KL satu lokasi ke satu lokasi. Itu sangat pantas. Okey. Yang tu. Okey, ada yang kedua tak? Boleh bantu cikgu. Apa infrastruktur yang kedua? Okey, Aiman. Infrastruktur yang kedua adalah bekalan air. Bekalan air. Okey, kalau manusia pun kita tahu penting bekalan air tu. Tapi sebenarnya untuk perletakan pun kita kena tengok pada bekalan air. Itulah. Takkan kita nak guna bekal air laut pula kan? Masin air tu. Sebenarnya kilang-kilang, ada kilang-kilang memang berada di kawasan tepi sungai. Sebab mereka nak dapatkan air tersebut ataupun mereka nak sebab air ni adalah digunakan bukan cikgu tak masuk ke air yang tercemar. Ada air yang digunakan hanya untuk menyejukkan enjin. Dalam kereta pun kita ada air yang digunakan untuk sejukkan enjin. Macam tu juga
dikilang. Okey. Air yang digunakan untuk menyejukkan enjin, air yang tidak bukan tercemar, dilepaskan ke sungai secara dibersihkan. Setelah dibersihkan semua, dia akan lepas ke sungai secara baik. Okey. Sebab dia bukan diguna bukanlah maksud cikgu Untuk kilang diminum yang ke apa? bukan tu. Nanti dia akan okey balik, dia akan dipulihkan semula. Macam disuling lah macam tu. Dia disuling sebelum dilepaskan tu. Okey. Baik, kita berkelan air. Jadi kalau kita tengok pun, memang kawasan contohnya bandar ni. Bandar, kerajaan dah buat bandar. Tiba-tiba kerajaan tak sediakan air. Agak-agak ada tak orang nak main melancong kawasan ni? Tak nak. Tak nak lah Saya kan? pun tak Air nak. pun tak nak. Jadi, itu adalah infrastruktur asas yang perlu kerajaan sediakan untuk itu kawasan. Okey, seterusnya ialah dari infrastruktur dari segi bekalan elektrik. Ini kalau siapa cakap tak penting, kita tak pastilah. Okey, apa fungsi bekalan elektrik? Okey, Okey, Azalina. Fungsi bekalan elektrik ialah untuk menggerakkan jentera. Okey, Untuk? menggerakkan jentera. Saya dengar menggerakkan tentera. Tentera mana pula? Jentera. Menggerakkan jentera. Kalau Okey. seandainya jentera itu tak dapat digerakkan menggunakan tenaga elektrik, Betul. mana mungkinlah sesuatu kegiatan ekonomi itu dilakukan di kawasan tersebut. Betul. Okey. Walaupun contohnya Dan- jentera tersebut di kawasan pedalaman yang tak ada bekalan elektrik, kita guna juga secara bateri ataupun generator. Okey, masih Tenaga lagi- solar kalau siang tenaga lah. solar masih lagi kita anggap sebagai tenaga elektrik. Tenaga solar tapi dia menghasilkan elektrik. Dia masih sama. Betul. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah dari aspek telekomunikasi. Okey, telekomunikasi ni ada siapa boleh bantu cikgu? Apa itu yang dimaksudkan dengan telekomunikasi? Apa kepentingan telekomunikasi dalam kegiatan ekonomi? Daniel. Okey, Daniel. Kepentingan telekomunikasi ialah penting untuk e-perdagangan. Okey, yang cikgu cakap tadi lah. Okey, kalau contohnya kawasan bandar. Kawasan luar bandar macam ni kan. Dia punya liputan dia walaupun pencawang kat sini liputan dia mungkin agak kurang berbanding dengan kawasan bandar. Mungkin di kawasan ni perdagangan e-dagang dia agak kurang lah. Satu sebab liputannya tu tak kuat. Kemudian jumlah penduduk pun tak ramai. Jadi dia sangat berkait rapat dengan setiap faktor. Setiap faktor yang cikgu sebut ni, dia tak bergerak sendiri. Okey. Dia mesti bergerak saling kait rapat. Okey. Untuk melihat saling hubung kait di antara setiap faktor ni, kita akan bincang berkaitan dengan negara-negara contoh. Lepas ni cikgu akan bincangkan tentang negara-negara contoh. Jadi, habis untuk ke-6 faktor kemanusiaan. Okey, cikgu dah bincangkan tentang faktor muka bumi. Okey. Cikgu dah bincangkan tentang faktor tanah, faktor bahan mentah. Cikgu dah bincangkan tentang faktor iklim. Dan juga Kemudian cikgu bincangkan kemanusiaan, cikgu bincangkan dari aspek teknologi, dasar kerajaan, modal, Pasaran. buruh, pasaran dan yang terakhir sekali ialah tadi infrastruktur. Struktur. Jadi cikgu gabungkan semua maklumat ni untuk kita lihat kepada kajian kes terhadap sesebuah negara. wow. Okey, kita lihat. Boleh cikgu ke sini? Kita nak berehat sekejap lagi kita sambung Okey, penerokan boleh. kita untuk kajian kes Bagi negara-negara tertentu. bagi negara-negara tertentu. Saya pun tak sabar nak tahu juga lebih lanjut. Begitu juga dengan murid-murid dalam talian. Tapi kita berehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Azmi di sini untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran kelas tarian global geografi bagi topiknya kegiatan ekonomi utama siri 2. Baik, Cikgu. Ya. Kalau tadi kita dah bercerita tentang faktor-faktornya dan sekarang ini saya nak tanya soalan dekat Cikgu. Okey, silakan. Okey, Ellie. kalau kita cerita tentang sumber-sumber yang ada di apa orang kata di Malaysia ni kan. Bagaimana pula dengan negara-negara ataupun tempat yang tidak ada sumber langsung? Okey, bagus. Soalan Ellie sangat bagus. Contohnya ada negara-negara tertentu yang memang tak ada sumber. Ada sumber pun terhad. Contohnya negara Singapura kan dengan keadaan negara yang kecil, lepas tu sumbernya agak terhad. Apa yang mereka buat? Mereka tumpukan kepada sektor yang kedua dan ketiga, iaitu sektor perkhidmatan dan sektor perindustrian. Perindustrian ni mungkin dari aspek mereka import barang dari mereka proses ataupun contoh Singapura memang kita terkenal dengan sektor perkhidmatan mereka. Sebab tu buruh-buruh mereka kebanyakannya buruh-buruh mahir. Mereka tak perlukan sangat buruh separa mahir dan buruh yang tidak mahir. Jadi itu cara mereka untuk majukan ekonomi iaitu melalui sektor perkhidmatan atau sektor ketiga. Okey, baik. Teruskan kita sambung Cikgu. Okey, tadi macam cikgu dah janjikan, cikgu akan melihat kepada negara-negara bagi kita melihat kes-kes yang telah kita bincangkan tadi, Okey. faktor-faktor yang kita bincangkan. Yang pertama, Baik. cikgu nak fokus kepada negara yang fokus kepada
pertanian. Okey, yang pertama Thailand. Okey, Thailand disebabkan bentuk muka bumi dia kawasan tanah pamah yang luas dan tanah tinggi yang sesuai untuk penanaman padi. Jadi dia memang Thailand memang terkenal dengan padi lah. Betul, macam cikgu bagi tahu tadi lah. Ya, Thailand. Kemudian dia ada tanah dia pula kebanyakan negara dia, di kebanyakan kawasannya, dia contohnya di lembangan Chao Phraya dan tanah berpasir, dataran tinggi korat, memang tanah alluvium. Luas macam kita lebih tumpu kepada kawasan utara. Tapi di Thailand memang kebanyakan tanah di kawasan negaranya memang alluvium. Jadi sebab memang tu sesuai. boleh tanam padi. Kemudian ada di dasar kerajaan. Dasar kerajaan cikgu bincangkan tadi ialah tentang dasar jaminan harga beras. Maksudnya kerajaan Thailand pastikan harga beras tak jatuh. Jadi petani tak kisah untuk masuk untuk mencuburi bidang pertanian. Dan dari segi teknologi mereka ada teknologi drone. Kalau durian, dia orang ada teknologi durian tu menyebabkan durian itu lebih sedap, cepat tahan lama. Sebab itu terkenal dekat sana. Okey, seterusnya ialah kerajaan berkaitan dengan negara Indonesia. Indonesia ni sebabkan mereka mempunyai tenaga buruh yang ramai, kemudian mereka juga dasar kerajaan telah menggabungkan di antara pelabur swasta dan pelabur tempatan untuk memajukan kelapa sawit. Itu sebabnya kawasan Indonesia merupakan pengeluar ekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Okey. Apabila keadaan yang berlaku, dari segi kebaikannya ialah peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan. Lepas tu kita ada pendapatan negara meningkat. Okey, keadaan mewujudkan pertempatan baru. Okey, seterusnya ialah Jepun. Jepun ni satu benda yang menarik sebab memang negara Jepun kerajaannya memang bertumpu kepada perindustrian. Perindustrian tu satu hal lah. Paling penting perindustrian automobil. Sebab tu Jepun mengeluarkan kereta-kereta yang berkualiti, yang banyak. Dan juga teknologi juga cikgu. Teknologi. Sekarang ni. Sebab mereka ada METI. Kita METI. Mereka METI. Apa tu? METI adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri mereka. Bertumpu kepada pembangunan kereta elektrik dan kereta terbang. Wow. Jepun sekarang ke arah itu. Sedang menghasilkan kereta terbang. Percaya atau tidak, dalam 2030, Jepun akan mengharamkan penggunaan kereta petrol. Wow. Ya. Jadi menjimatkan sumber petroleum juga lah. Menjimatkan sumber dan mengelakkan pencemaran alam. Saya umur berapa time tu? 20-30 tu. Dan yang terakhir kita buat kajian kes tentang Malaysia. Ini adalah negara-negara yang negara Malaysia. Tempat-tempat yang mungkin Ellie pernah pergi mana-mana tempat. Negeri-negeri tu. Sejak saya tengok Langkawi pernah, Pulau Pontian pernah, Perak, Roya belum pernah kot. Pahang, Shah Alam. Jadi semua pernah. Jadi kenapa Malaysia bertumpu kepada pelancongan? Sebab Malaysia ada bentuk muka bumi yang menarik. Ada pantai, tanah tinggi, gunung, hutang, gua kapur, pulau. Berbanding negara-negara lain yang mungkin ada certain saja. Kemudian iklim kita macam cikgu cerita tadi, panas dan lembap sepanjang musim, sepanjang tahun maksud cikgu. Infrastruktur kita ada lebuh raya, lapangan terbang, kita ada internet, macam-macam lah kerajaan dah sediakan untuk pelancong datang. Dan yang terakhirlah dasar kerajaan, kita ada agensi-agensi dan kementerian yang memang khas untuk pelancongan. Sebab itu kita boleh majukan bidang pelancongan. Jadi Ellie, rangkumannya ialah semua ni faktor-faktor ni membawa kepada beberapa kebaikan. Yang pertama yang cikgu sebut tadi tentang buruh. Tentang peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, mewujudkan pertempatan baru, kemudian menyokong industri hiliran dan yang terakhir ialah macam Malaysia disebabkan kita nak panggil pelancong, kita terpaksa memelihara, bukan terpaksa, kita perlu memelihara alam sekitar. Tak boleh tak cikgu nak pergi anak murid cikgu yang buat rumusan hari ni? Boleh cikgu, silakan. Disebabkan cikgu asyik tersebut Ellie dengan Ain, kita bagi Ain yang habiskan kita tak punya apa, rumusan. cikgu, sebab kita tahu Ain memang ada kat dalam tu. Kalau cikgu sebut murid-murid nama Ellie, saya kena masuk dalam. Sebab kedua-duanya cantik, sama tu yang kita sebut tu. Terima kasih, silakan Ain. Silakan Ain. Apa yang Ain dapat hari ni, Ain? Hari ini saya dapat belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, iaitu faktor fizikal dan faktor kemanusiaan. Kelebihan memajukan sektor ekonomi ialah peluang pekerjaan dan pendapatan negara meningkat. Okey, jadi Ain telah sebut tentang dua kebaikan lah. Okey, tentang peluang pekerjaan dan meningkatkan
pendapatan negara. Dan Okey. untuk sektor-sektor tertentu adalah kebaikan-kebaikan yang khas untuk sektor tersebut. Okey, saya ada soalan daripada rumusan Ain itu juga. Okey. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan, apakah usaha-usahanya untuk kita seimbangkan kadar guna tanah bagi kegiatan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar? Okey, sebabkan tajuk kita pun kelestarian global kan. Betul. Jadi untuk kelestarian alam sekitar, kerajaan bukanlah membenarkan penebangan sumber tu secara berleluasa. Okey. Contohnya kalau penebangan pokok balak, kita ada penebangan terpilih. Okey. Lepas tu kalau kawasan tersebut ditebang, kerajaan pastikan jumlah yang sama ditanam semula di kawasan yang lain. Itu adalah antara cara kerajaan membantu menyeimbangkan semula kadar guna tanah yang telah dibuat. Ada pula hutan-hutan yang memang kerajaan simpan supaya tidak boleh disentuh, hutan dara contohnya. Kita tak boleh sentuh hutan simpan. Banyak setiap negeri ada hutan yang simpan tersendiri. Jadi itu cara kerajaan nak seimbangkan kadar guna tanah dengan kepentingan alam sekitar itu sendiri. Okey, baik. Okey, cikgu mungkin nak sambung rumusan daripada murid cikgu tadi? Okey. Jadi cikgu sambung tadi, okey, berdasarkan yang semua negara-negara kajian kes yang kita telah buat, kita menunjukkan kat sini bahawa ada banyak faktor yang menyebabkan sesebuah negara tu memilih untuk menumpukan ke arah kegiatan ekonomi yang mana satu. Contohnya Malaysia, bukannya Malaysia tak ada pertanian. Malaysia ada pertanian sebab Malaysia antara nombor 2 terbesar pengeksportan kelapa sawit dan getah. Tapi Malaysia lebih kuat, lebih ekonomi yang lebih dimajukan ialah pelancongan. Sebab macam tadi cikgu cakap lah. Jadi disebabkan faktor-faktor ini menyebabkan negara-negara sesebuah negara memilih untuk memajukan apa kekuatan ekonomi yang mereka cuba nak tunjulkan. Contoh macam Singapura tadi, mungkin dia tunjukkan dari aspek perindustrian dan perkhidmatan. Macam Malaysia, kita tumpukan kepada banyak faktor. Kita ada banyak. Kita adalah negara yang paling kaya. Bukan paling kaya, maksud cikgu. Yalah, paling kaya banyak dengan sumbernya. Yes, betul. Jadi kita boleh majukan dalam macam berbagai aspek. Kalau kita nak cakap kita tak majukan dari aspek pertanian, tak, kita pun antara negara yang mengeluarkan sumber pertanian yang baik. Betul. Dari segi perindustrian, kita pun negara perindustrian yang baik dari aspek perindustrian. Pelancongan pun sama. Perikanan pun sama. Sebab tu kita cakap negara Malaysia adalah negara yang kaya. Tapi mungkin bukan dari aspek pendapatan, tapi kaya dari aspek sumbernya. Dan segala-galanya. Baik. Saya rasa memang semakin jatuh cintalah kita dengan negara kita di Malaysia ni. Dan terima kasih banyak-banyak Cikgu Azmi dan juga murid-murid dan talian di atas perkongsian dan ilmu yang kita teroka pada hari ini. Jadi harapnya segala yang kita orang kata kongsikan tadi tu dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan seorang cikgu yang manis sangat untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan ni. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV. Kejap lagi KPM. Okey, kita jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Semua boleh lambai. Didik TV KPM